مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Jelas? Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulubihi fid daraini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan sambung kemarin sampai mana pembahasan dia? Sampai kepada apabila ada haiwan, binatang yang darah dia tak mengalir, dia masuk ke dalam cairan, apakah menjadi najis ataupun tidak. Betul? Kalau dia masuk sendiri, macam mana? Tak najis. Kalau dia dimasukkan, najis. Okey, sekarang wa idza kathurat maitatahu ma la nafsa lahu sa'ilatun wa ghayyarat ma waqa'at fi tanajjasat. Najasatu. Kalau binatang yang masuk tu, binatang yang dia darah dia tak mengalir, tetapi dekat sini kasurot banyak, bukan seekor dua, sekampung. Kemudian wa ghayyarat ma waqa'at fihi, dia merubah cairan yang dimasukinya itu. Maka najasatu, maka bangkai itu menajiskan benda cair itu. Jadi kalau dia seekor tak merubah, tetapi kalau dah sekampung masuk, dia merubah air itu, maka air itu jadi najis. Ulat tu mengalir darah dia, angguk ataupun dia. Wa idza nasha'at hadhil maitatu minal ma'i kadudil khulli wa fakihatin lam tunajjisu qat'an. Ittifaq para ulama, tak ada perbezaan kalau bangkai ni muncul dari benda yang cair ataupun daripada buah-buahan. Buah busuk keluar ulat, betul? Ulat dia lahir daripada mana itu ulat? Buah busuk, tiba-tiba ada ulat. Dia datang daripada mana ulat? Daripada buah kan? Maka tidak ada perbezaan pendapat para ulama secara qat'an, secara pasti dia tidak menajiskan. Tetapi jangan pula awak tengok buah tu busuk, awak pergi makan dengan sengaja. Ustaz kata tak najis, yang boleh makan pula tak makan. Maksudnya kalau termakan, awak bukan makan benda najis. Kan najis kan kita tak boleh makan. Awal-awal kalau kemarin kita dah bahas dah benda apa nama najis tu, apa benda perkara yang menjijikkan atau tak boleh makan najis tu. Minum darah, ada orang minum darah? Zombie minum mana dah? Kalau ulat tu datang daripada lalat, macam mana Ustaz? Makanan tu busuk, lepas tu ulat hinggap, dia bertelur di situ, jadilah ulat. Dia macam ulat sampah. Macam ulat sampah. Dia ulat yang dia dua di situ. Ulat dari cuka, ulat ni cuka, kadu dirqali wa fakihatin. Ulat yang lahir dia, apa nama dia, wujud tu daripada cairan ataupun buah-buahan. Kalau cairan tu saya tak jumpa apa contoh ulat itu. Ada ulat yang keluar daripada air? Mana saya tak jumpa. Yang ada yang saya jumpa ulat buah. Kalau yang daripada lalat datang bertelur, bawa ulat.
Nanti saya cari dulu. Tu lagi ustaz tolong semak yang ulat sagu. Ulat sagu tu kan dia orang makan di belah-belah Sarawak. Orang Islam pun adakah tu najis? Pokok sagu ada ulat dia. Ah. Lepas tu ulat dia tu dia buat makan. Ya. Ya. Ulat sagu tu ulat daripada lalat. Okey, sampai situ pembahasan ulat. Sekarang pembahasan haiwan. Haiwan apa yang najis, haiwan apa yang tak najis. Wal hayawanu kulluhu tahirun. Semua haiwan ini suci. Illa. Kecuali al-kalba wal khinziro. Kecuali anjing dan babi. Dia najis. Ada lagi. Apakah itu? Wa ma tawallada minhuma. Apa yang lahir daripada mereka berdua. Anak-anak orang, keturunan orang. Ada lagi. Au min ahadihima min hayawanin tohir. Anak yang lahir daripada anjing, asli dia berkahwin dengan kambing. Contoh. Walaupun kambing ni suci, tapi dia dah berkahwin dengan anjing. Maka anak dia pun jadi najis. Wa ibaratuhu tasduqu bitahiril dudi al-mutawallid minan najasati wa huwa kadzalik. Setiap ulat yang muncul daripada najis dan memang demikian ada. Wa ibaratu tasdiqu bitahharati wa huwa kadzalik. Kalau ulat yang muncul daripada najis, dia suci. Contoh, ada tai ataupun yang tadi tu, anjing mati, dia keluar ulat. Ulat dia tu suci. Bukan maksudnya suci awak boleh makan. Suci dia tak, dia bukan ulat anjing. Ulat tapi hukum benda macam anjing, bukan. Suci. Tapi kalau yang soalan Abang Sami tadi, ulat yang dimakan, yang boleh makan tu kat bawah ni. Wal maitatu kulluha najasatun. Setiap bangkai hukum dia najis. Semua bangkai. Kecuali ada dua benda. Illa samaka, kecuali apa benda? Okey, saya nak tanya, dia segar sikit. Semua haiwan bangkai. Kecuali apa? Tasnim. Haiwan apa yang tak bangkai? Menurut Tasnim lah. Tak pasti, Ustaz. Tak pasti. Dia macam ni, sebelum dia pasti sikit, saya bagi contoh. Dia semua haiwan ni, dia akan menjadi bangkai kalau dia mati dalam keadaan tak disembelih. Kalau dia disembelih, dia tak nama bangkai lah. Boleh makan. Sekarang, haiwan apa yang dia tak payah sembelih, tapi dia tak nama bangkai. Tu, biar senang sikit. Sabar lah dulu, tapi jangan tak jawapan. Ikan. Tiba. Semut kan? Yang boleh makan ke? Ikan. Ikan. Ayam. Ayam tak? Ikan. Ikan. Lagi ada satu jenis lagi. Apa dia? Dia tahu kan? Tak tahu. Siapa tahu? Lazmi tahu? Selain ikan. Makanan laut. Makanan laut tu ikan. Aduh. Udang tu apa tu. Kuda laut. Apa tu? Tadi ingat Su jawab. Makanan laut lah. Udang, sotong, kerang.
Dia termasuk bangsa ikan. Satu lagi al-jaradu. Al-jaradu. Apa? Belalang tiba. Betul. Belalang. Al-jaradu belalang. Tahu masalah Al-jaradu al-jaradu. Faham. Belalang. Ikan dengan belalang. Tu je yang dia mati kalau pun tak sembelih, boleh makan. Ada orang makan ke belalang? Ada. Awak pergi Lombok. Awak pernah dengar Lombok? Dia orang kuat makan belalang. Saya pun tak tahu. Ada dia nama dia tu. Tu lah nama dia sambal dia tu. Dia sambal dia tu, kita buat sambal ikan bilis kan. Dia sambal tu belalang. Tak tengok lah. Belalang. Dia orang makan dengan penuh lazat. Oh Allah. Sedap Ustaz belalang. Pernah makan. Oh, efek dia apa? Diorang akan selalunya dekat sawah padi, diorang akan ambil, kemudian kita goreng. Sedap masak kunyit. Tak tipu. Efek dia makan ni jadi apa? Jadi sedap je lah. Sedap je, dia macam rangup tau. Dia rangup, and then diorang kena buang yang kat belakang tu, ada kaki dia kat belakang dua tu kena buang dulu, baru kita goreng dengan kunyit. Tapi sedap. Belalang besar tu ke belalang kecil? Dah besar, tapi diorang selalu ambil dekat sawah padi. Ambil macam tu. Tapi sedap. Jangan makan nanti jadi kunyit nanti. Okay. Kemudian ni pembahasan tentang macam mana kalau bekas ataupun sesuatu dia kena air liur anjing ataupun babi. Wa yusalu al-ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a maratin. Kalau ada benda kena jilat dengan anjing ataupun babi, maka cara untuk menyucikannya dengan kita membasuh dia dengan air sebanyak 7 kali. Tetapi salah satunya biturabi dengan debu. Ingat, 7 kali salah satu, bukan awaluha, bukan yang pertama ataupun yang terakhir ataupun yang tengah. Salah satu, ikut basuhan yang kedua ke, basuhan yang ketiga ke. Tetapi di 7 kali itu kena ada air yang bercampur dengan debu. Maksudnya air keruh lah. Kena ada campur dengan debu. Fa'inkan al-mutanajisu bima dhukira fil ma'il jari bima'in jarin kadarin kafa murur sab'amara ta'ala lebih datang. Kalau air yang mengalir tadi tu, yang kita nak basuh 7 kali tu, dia keruh macam mana? Cukuplah. Awak tak perlu dah campur lagi debu, dah dia keruh dah. Contoh pergi sungai, lepas kena gigit dengan anjing, lepas tu ada sungai kat depan tu, air keruh. Awak boleh basuh dekat air tu, air yang mengalir tu 7 kali tanpa awak perlu masukkan debu di situ sebab dia dah keruh dah. Tapi kalau kita basuh, macam mana kalau wa idza lam tazul ainun najasatil qalbiyah illa bisitti wasalatin masalan. Kalau kita basuh dah 6 kali tak hilang lagi lendir dia ni. 6 kali ada lagi lendir dia. Bila hilang baru kira 1, faham? Bila hilang tu baru kira 1. 6 kali dah basuh kan? Ambil air sekali, ada air lendir 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Yang kali ke-6 tu baru hilang. 6 tu baru kira 1. Faham? Tapi kalau apa nama dia, anjing ataupun babi ni, babi jangan dia jumpa kan, kena masuk hutan pun jumpa. Ada yang pernah belajar kenapa kena 7 kali basuhan, lepas tu kena pakai debu. Setengah keterangan yang saya dapat bahawasanya dengan debu dia dapat matikan
Matikan aku, matikan kuman yang pada anjing. Cuba cek balik kat sini, tak ada pula doktor lagi. Sekarang pernah tak basuh najis? Najis kita basuh, air itu bertambah ke berkurang? Kalau basuh najis, dia bertambah ke berkurang air? Faham tak? Putri faham? Bila kita basuh najis tu, ada najis, kita nak sucikan najis tu, air tu bertambah ke berkurang? Dengar dulu ni. Wa'alam annal ghusalatan najasati ba'da taharati al-mahal al-maghsul tahirun. Ketahuilah bahawasanya sesungguhnya air basuhan najis ba'da taharatil mahalli, selepas sucinya tempat yang dibasuh, maka hukum dia suci. Contoh atas meja awak ada najis. Awak basuh, lepas basuh tempat basuhan tu sucinya tempat yang dibasuh tu, maka sucilah meja tu. Kalau air tersebut tu dia berpisah daripada tempat yang dibasuh, ghairal mutaghayyirati, tanpa berubah, tidak berubah dan tidak bertambah ukuran, walam yazid waznuha ba'da infisaliha amma kana ba'da al-i'tibari miqdari ma yatasharrabuhu al-maqsudu minal ma'. Dah basuh, suci, air yang terpisah daripada tempat yang dibasuh tu dalam keadaan tak berubah dan tak bertambah ukuran air dia tu daripada ukuran yang sebelumnya, dengan mempertimbangkan kadar air yang diserap tempat yang dibasuh. Ada najis, contoh ada air kencing. Okay. Awak ambil air segelas, awak basuh. Lepas dibasuh tu, dia jadi segelas ke dia jadi segelas lebih? Pening tu. Ada najis atas meja ni. Awak ambil air satu gelas. Bila awak basuh tempat tu, bila sucilah tempat tu. Tetapi dengan syarat air yang tadi tu dia tak berubah. Awak basuh pakai segelas, bila dah lepas basuh kira-kira ada segelas ke segelas lebih? Segelas lebih lah. Bila segelas lebih, maka dia belum suci lagi. Dia kena basuh sekali lagi. Maksudnya, bila ada segelas lebih, maka akan ada yang namanya mutanajis tadi tu, najis lain. Dia jadi lebih. Kenapa air yang suci tadi tu dia jadi lebih? Sebab ada bercampur dengan najis tadi tu. Itu ada air kencing ke? Air kencing setengah gelas. Itu kau setengah gelas awak nak cukup gelas. Lepas tu awak ambil air segelas, awak basuh. Dia jadi lebih kan? Itu sekali. Tetapi hadza illam tablugh kullataini fa in balagat kuma fa syartu adamu taghyir. Yang tadi air lebihan tadi tu disyaratkan kalau tak sampai 2 kolah. 2 kolah ni 270 liter. Faham tak tadi? Yang tadi saya tak faham. Contoh, awak satu gelas awak basuh. Bila awak tandah balik, air tu lebih daripada segelas. Maksudnya tak suci lagi lah. Maksudnya dia kena bilas balik dekat basuhan tu. Cepatnya nak bilas lagi. Apa? Kena bilas balik dekat basuh tu. Kena basuh balik. Tetapi kalau lebih daripada 2 kolah, dia tak ada masalah. Dua kolah tu 270 liter. Banyak 270 liter.
$270 botol besar. Banyak lah. Okay. Terakhir ni tentang najis. Ni, arak najis. Khamr najis. Ji. Apa Arak najis. Arak najis, arak. Arak. Arak najis lah. Najis ke tak? Najis lah. Najis. Ha. Kalau dia najis betul Kalau Ha. kena baju, kena basuh lah. Just untuk basuh macam tu je lah. Tak perlulah untuk samak. Tamak tu untuk kulit. Apa dia Ustaz? Tamak tu untuk kulit. Samak kulit. So kalau kena baju just untuk macam itu je lah. Macam hilangkan asalkan tak ada benda tu. Yang tiga tu. Bau, rasa dengan apa satu lagi? Bau, rasa, warna. Macam tu. Okay, sekarang wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat. Kalau arak tu, khamr tu dia berubah. Khamr tu dia berubah menjadi suci. Dia berubah dengan sendiri, dia jadi cuka. Ada kan? Arak dia berubah jadi cuka kan? Maka dia suci. Dia berubah dengan sendiri. Air anggur tu, awak pegang air anggur dalam lambung, lepas tu dia memabukkan, lepas tu dia jadi cuka sendiri, dia nafsihan, maka dia suci. Tetapi kalau dimasukkan sesuatu ataupun dia berubah dia tu bukan dengan sendirinya, maka dia tak najis. Faham. Kalau dia berubah dengan sendiri, dia suci. Kalau dia tak berubah dengan sendiri, dia najis. Ada yang nak tanya? Ustaz, yang kes kacukan antara babi dan juga lembu dekat Australia, nama dia Belgian Blue. So diorang bawa masuk ke Malaysia, and then Belgian Blue tu kan jadi isu hangat juga. So orang yang dah makan tu, so macam mana? Itu je soalan saya. Hewan dia tu, hukum dia tu, wa ma tawallada min huma tadi, najis kan? Dia tahu tak yang dia makan benda tu? Tak tahulah sebab kan kalau sebelum benda-benda ekspor import ni semua kan dia dah tahu daripada kerajaan Malaysia sendiri. And then macam mana yang kes-kes baru-baru ni pun yang sama, yang daging kangaroo tu, yang semua tu, ingat tak? Daging kangaroo. Kan, so macam nak kena sama. Dia macam ni. Kalau orang normal tahu, dia tak nak makan. Tetapi kalau dah termakan, nak buat macam mana? Tetapi kita kena tahu, semua tu ada agenda. Sebab setiap perkara apa yang masuk ke dalam tubuh badan kita, dia akan memberi efek kepada tubuh kita. Sebab tu saya tanya tadi, awak makan belalang tu, efek dia tu awak jadi apa? Ada benda pun, makan je, rangup je. Dan pada benda yang macam ni, memang dia makan najis, bukanlah dia kena pergi samak apa semua, dah benda dah jadi. Okay lah. So Ustaz, dia akan guna konsep al-yaqinu bisyak lah, betul tak? Bukan al-yaqinu bisyak. Al-yaqinu bisyak tu apa? So dia akan kena yakin atas benda yang kita syak, was-was. So kena guna yang tu ke macam mana? Awak punya kaedah tu salah. Bukan al-yaqinu bisyak. Al-yaqinu la yuzalu. La yuzalu bisyak, sorry. Yakin tu tak dapat hilang dengan sebab benda yang ragu. Kalau al-yaqinu bisyak ni memang salah. Dia ada la yuzalu. Yakin tak dapat hilang dengan sebab ada benda yang syak. Kalau yang dalam benda ni, awak bukan syak, awak tak tahu, awak beli,
Dia kes sama lah pergi makan tapi tak tahu tu daging babi. Lepas dah makan tahu tu babi dan dia tak jatuh hukum dosa lah sebab dia tak tahu. Tapi dah makan dia tak mati, okey lah. Dan bahagian yang luar yang dia tahu buat bahagian yang luar hal macam tu awak tahu ni anjing ataupun babi, bahagian luar tu awak kumur-kumur je lah. Yang nampak anggota yang nampak tangan basuh balik tujuh basuhan tadi tu awak kumur-kumur 7 kali, salah satu dengan debu macam tu. Awak tak perlu minum air debu biar masuk dalam badan semua. Bahagian yang zahir nampak saja, tetapi semua orang tak nak benda tu. Orang tak nak, cuma dah takdir dia. Ustaz, macam ayat ni fi'il amar kan, dia perintah kan. Yang mana? Al-yakinu, betul tak? Ya, ayat ni dia perintah kan, fi'il amar. Bukan, ni kaedah usul fikir. Awak buka kaedah usul fikir, 40 kaedah usul fikir Imam Syafi'i masa dia dekat Mesir. Okey, faham. Terima kasih. Awak buka, awak download dalam App Store dia. Okey. Jadi semua hukum dalam fiqh ini dia diambil daripada usul tu. Yang kita belajar ni furu'. Kita belajar ni cabangan daripada usul. Usul tu dia akar. Kena belajar ni dulu, kalau awak boleh belajar usul. Usul kena belajar. Habis ni baru masuk usul. Kalau kita terpijak najis anjing dia tak sama, kita boleh ke tukar air. Tukar air debu. Kalau kita terpijak najis anjing dia tak sama, kita boleh ke tukar air. Tak boleh. Di debu tetap debu. Salah satu tu kena dengan debu. 6 air yang mengalir, air yang suci, mensucikan, air mutlak. 6 tu 7 kali basuhan. Salah satu dia kena ada yang ada debu. Kalau sabun tak ci, dia tak cukup syarat. Tapi sekarang ni Ustaz, dah ada orang jual sabun samak yang ada debu. Tak tahu macam mana tu. Air sabun dah campur dengan tanah. Oh, ada. Dia sabun dicampur dengan debu. Dengan tanah. Debu mungkin tak, tanah. Saya pernah pakai sebab saya pergi ke Jepun dulu. Kami kena guna sabun tu. Mana kata kalau pinggan ke apa ke yang kita nak makan tu, kita akan sabun dengan sabun tu. So tapi cara dia sama. Cara dia sama dia Ustaz. Dia cuma just sabun saja jap. Apa yang nama dia saya guna hari tu? Tapi memang 7 hari lah kat situ. Dia basuh selama 6, awak basuh dulu 6 kali basuhan, lepas tu awak pakai sabun tu. Macam tu. Tak, dia macam ni. Dia terus pakai sabun tu pun tak apa. Tak pun kalau kita nak lebih ni kita kena sabun 6 kali, lepas tu baru kita guna sabun tu. Sabun 6 kali baru sabun tu. Tak bukan kan? Kita basuh, lepas tu baru kita guna sabun tu 6 kali. Sabun tu yang kali yang ke-7 tu. Apa Okay, kalau macam tu boleh lah. Sebab sabun tu ada campur dengan debu kan? Rasanya. Sebab yang tu yang kami tak tahu lah. Kami waktu zaman-zaman universiti dulu, kalau siapa nak pergi travel, memang kena guna sabun tu. Debu dengan tanah. Ada beza? Ada beza tak? Debu, tanah. Ada beza tak? Dia syarat dia kena ada debu, tapi ada campuran sabun tu. Dan sabun tu benda yang suci. Tapi dia campur dengan sabun. Dia campur dengan debu. Nanti semak lah Ustaz. Semak dengan Al-Arif. Dia sabun, dekat dalam sabun tu ada debu sekali. Ke macam mana bentuk? Tak, dia dah combine kan. Taharah. Brand Taharah. Okay, nanti saya cek tu tadi. Ulat lalat. Lepas tu ulat sagu. Lepas tu sabun debu. Sabun tayamun. Sabun taharah. Taharah amal. Okay.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل توبة واستر لنا الأورات وآمن الروحات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أشرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلال يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول وبالله التوفيق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.